Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar tahun 6. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan meneruskan lagi kelas Bahasa Melayu kita. Dan hari ini, cikgu akan mengajar murid-murid kata tugas. Baiklah, jadi tema 4 keselamatan diutamakan, unit 10 selamat di mana-mana. Dan tajuk kita pada hari ini adalah pastikan selamat. Standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini adalah murid-murid memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Selain itu, murid-murid memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul. Jadi pada hari ini kita akan belajar kata tugas. Kemarin cikgu sudah suruh murid-murid tuliskan nota kata tugas di dalam buku kamu kan? Cikgu harap semua sudah siapkan nota kamu ya. Baiklah. Jadi mari kita fahami konsep kata tugas. Baiklah. Apakah itu kata tugas murid-murid? Kata tugas adalah perkataan yang bersifat pelbagai jenis, iaitu tidak boleh menjadi unsur utama dalam frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Kata tugas hanya mempunyai tugas tata bahasa seperti penerang, penghubung, pemeri, penegas, penguat dan sebagainya. Jadi kata tugas ini adalah kata yang mempunyai tugas tata bahasa. Contohnya, tugasnya adalah penerang ayat, penghubung ayat, pemeri, penegas, penguat dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh kata tugas. Okey, jadi kata tugas ini dia ada 17 jenis dan cikgu rasa banyak yang sudah kamu belajar kata tugas sebelum-sebelum ni. Okey, kata hubung. Cikgu sudah ajar kamu apa itu kata hubung. Kata seru juga cikgu sudah ajar. Kata tanya, kata perintah cikgu sudah ajar. Kata pangkal ayat, kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata sendi nama, kata pembenar, kata arah, kata bilangan, kata adverba, kata penekan, kata pembenda. Jadi ini adalah 17 kata tugas. Jadi dia ada banyak tugas kata tugas ni. Pertama dia menjadi kata hubung, kemudian dia juga jadi kata seru dan banyak lagi lah, ada 17 jenis. Baiklah. Murid-murid boleh merujuk kepada buku teks kamu muka surat 51. Siapa yang ada buku teks? Siapa yang tidak ada boleh tengok pada video ini sahaja. Jadi murid-murid, apa yang kita akan lakukan untuk muka surat 51 ini? Yang pertama adalah kita akan meneliti gambar, teks dan kata tugas yang diberi. Kemudian kita juga akan menggunakan kata tugas yang diberi untuk melengkapkan perenggan. Okey, jadi kalau kamu perhatikan di sini murid-murid, dekat sini dia ada berikan gambar kan? Dan setiap gambar itu kalau kamu perasan, dia berikan macam-macam kata tugas. Pada, ialah, dari, ke, cermat, cekap, ya, wah, jangan, amat, amboilah. Jadi ini adalah kata-kata tugas yang diberikan dan kita akan menggunakan gambar dan kata tugas yang diberikan ini untuk melengkapkan perenggan di bawah itu yang tidak lengkap. Nampak di sini ada perenggan yang tidak lengkap. Jadi kita kena lengkapkan perenggan tersebut dengan berpandukan gambar dan juga kata tugas yang diberikan. Baiklah, jadi murid-murid sudah bersedia. Mari kita melengkapkan perenggannya. Kita lihat pada gambar yang pertama dekat sini. Kalau kita lihat pada gambar yang pertama itu ada seorang lelaki sedang apa? Sedang memeriksa tayar. Okey, di situ juga kita dapat lihat bas itu adalah bas persiaran. Dan kata tugas yang diberikan adalah pada dan juga ialah. Jadi cikgu ada berikan contoh di sini untuk perenggan pertama. Kita mulakan dengan perkataan pada pukul 7 pagi. Kalau kita tengok dekat yang dia berikan tu, mana sudah gambar dia berikan tu. Ni dia mulakan dengan pada pukul 7 pagi. Jadi kita kena sambung dari situlah. Jadi perenggan pertama kita mulakan dengan
Pada pukul 7 pagi, bas telah sampai di sekolah. Kita sudah gunakan kata tugas yang pertama, iaitu pada. Pada di sini. Bas itu ialah bas persiaran. Kita gunakan kata tugas ialah. Pemandu bas itu memeriksa bunga tayar bas itu. Seperti yang kita boleh nampak di dalam gambar. Okey, jadi cikgu sudah siapkan perenggan pertama dengan berpandukan gambar dan juga kata tugas yang diberikan. Okey, pada pukul 7 pagi, bas telah sampai di sekolah. Bas itu ialah bas persiaran. Ada tertulis sini kan. Pemandu bas itu memeriksa bunga tayar bas itu. Dia sedang memeriksa bunga tayar bas. Baiklah, kemudian kita lanjutkan kepada gambar yang ketiga dan juga gambar keempat. Gambar ketiga dan gambar keempat ini kita gunakan untuk menyiapkan perenggan yang kedua, iaitu perenggan yang seterusnya. Okey, seperti biasa untuk memulakan perenggan, kita akan menggunakan penanda wacana. Seterusnya, kami bertolak, dia berikan kata tugas dari di sini. Dari sekolah menuju ke Kuala Lumpur. Jadi kita sudah gunakan dua kata tugas yang diberikan pada gambar yang kedua. Pemandu bas memandu dengan cermat. Dekat sini ada kata tugas cermat. Dia juga cekap memandu basnya. Okey, kita sudah gunakan 4 kata tugas pada gambar kedua dan ketiga untuk menyiapkan perenggan yang kedua. Jadi ingat ya, kalau kamu buat karangan berpandukan gambar, kamu kena gunakan setiap maklumat yang ada diberikan tersebut. Okey, tidak kiralah sama ada maklumat daripada gambar ataupun berbentuk tulisan begini. Baiklah, seterusnya kita tengok pada gambar yang keempat untuk menyiapkan perenggan ketiga ya. Dia berikan kata tugas apa di sini? Dia ada berikan ya dan juga wah. Okey. Kemudian kalau kita lihat pada gambarnya, murid-murid sedang memandang ke mana? Memandang bangunan Zoo Negara. Okey. Jadi macam mana cara mau buat menggunakan kata tugas? Tengok di sini cikgu sudah bagi contoh. Wah, besarnya Zoo Negara, kata Islah. Ya, itulah Zoo Negara, jawab Izuni. Jadi siap perenggan ketiga. Senang saja. Yang penting kita gunakan kata tugas yang sudah diberikan di sini. Kemudian gambar yang kelima untuk menyiapkan perenggan yang seterusnya. Jangan berikan makanan kepada haiwan, pesan Cikgu Ali. Perbuatan ini amat berbahaya kepada diri sendiri, kata Cikgu Ali lagi. Kita sudah gunakan kata tugas di sini ya. Kita sudah gunakan kata tugas di sini, jangan dan juga amat. Dan yang terakhir sekali, gambar yang ke-6, kita ada kata tugas amboi dan lah. Jadi, cikgu gunakan kata tugas amboi dan lah ini untuk menyiapkan perenggan yang seterusnya. Itulah merak, kata Cikgu Ali sambil menunjuk ke arah burung merak. Amboi, cantiknya merak ini cikgu, kata Mei Mei. Jadi, ini adalah perenggan penutup. Perenggan penutup ni kamu salin saja daripada apa yang sudah memang diberikan tadi. Kalau kamu perhatikannya dekat situ, dekat muka surat buku kamu tadi tu, dekat bawah tu, dekat sini ni, dia ada berikan penutup. Menjelang tengah malam, bas kami telah sampai di perkerangan sekolah dengan selamatnya. Aku berasa gembira kerana mendapat banyak pengalaman sepanjang lawatan itu. Jadi, kita tinggal salin saja perenggan terakhir yang memang dia sudah berikan, yang memang sudah disediakan untuk kita itu. Boleh ya murid-murid? Okey, maka siaplah sudah kita punya perenggan karangan. Okey, jadi langkah keempat apa yang perlu kamu lakukan? Cikgu mau kamu salin karangan yang kita buat tadi ke dalam buku bahasa Melayu kamu. Okey, salin dalam buku karangan ya. Okey, buku karangan. Okey, sila salin karangan dalam buku karangan. Tulis macam ni. Hari ni hari apa? Hari Selasa kan? Jangan kamu tulis Khamis juga. Tulislah di atas buku kamu tu hari Selasa. Kemudian tarikh hari ini adalah berapa hari bulan?
Tarikh hari ini berapa hari bulan kelas? 21 September 2021. Okey. Dan tulis sini tajuk, pastikan selamat. Kemudian langkah sebaris. Untuk perenggan pertama, tidak perlu kamu jarakkan daripada baris tepi itu. Rapatkan saja. Okey, untuk perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, kamu kena jarakkan daripada tepi. Okey, jadi cikgu harap kamu fahamnya tugasan kamu pada hari ini. Mudah saja tugasan kamu, iaitu salin sahaja karangan ini di dalam buku Bahasa Melayu karangan kamu. Okey, nanti cikgu akan antarkan gambar ini, contoh karangan ini ke dalam grup Telegram, jadi kamu tinggal salin sahaja. Okey, jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap murid-murid semua jelas dan faham. Terima kasih atas perhatian yang kamu berikan. Okey, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.